Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, kita sudah masuk Kitabul Adab, kitab yang menyebut tentang adab, akhlak, tingkah laku yang baik, perbuatan yang terpuji. Bab yang ke-84 tengok belajar. Bab yang ke-84, Babul haya'i wa fadlihi wal hassi 'ala at-takhalluqi bih. Bab pada menyatakan keutamaan fadilat sifat malu. Fadilat sifat malu. Dan galakkan supaya bersifat dengan sifat malu pada tempatnya yang sesuai. Ada juga malu tak kena tempat, rusak kita. Kita nak sifat yang munasabah, yang dianjurkan. Bilakah kita kena bersifat malu? Sebelum kita pergi kepada sifat perbincangan tentang hadis-hadis dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tak bawa kepada kita ayat. Maka kita pergi kepada muqaddimah sikit. Muqaddimah ni pelajar-pelajar kena tanda lah, sebab ana baca syarah dia, syarah kitab. Kata di ulama, al-adabu, apa makna adab? Kita pergi kepada syarah nama kitab. Kitab ni nama dia Kitabul Adab. Banyak tempat kosong tu tanda. Al-adab, adab ni maknanya terkumpulnya beberapa ciri-ciri keistimewaan kebaikan pada seorang. Bila kita tengok orang ni cakap slow, perlahan, tidak bertempik-tempik, berjalan pun tidak gopoh-gapah, dengan orang pun hormat, maknanya dalam seorang tu sifat dia, sifat-sifat khisalul khair, sifat-sifat kebaikan tu banyak, maka kita kata orang ni orang beradab. Orang ni orang beradab. Ni tak hanya beradab waktu makan ni, makan tak tenang tapi waktu cakap yoya macam nak pecah dunia lah, kita kata tidak beradab. Adab makan dia pandai contoh, ataupun adab cakap tapi waktu makan tak ada adab, ada juga. Adab itu, dan adab juga ilmu islahil lisan wal khitab. Adab juga termasuk ilmu memperbetulkan cara percakapan, pertutur kata yang baik, kena pada tempat dia dan sesuai dengan kalimat ataupun perkataan dia. Itu dia panggil adab. Yang penting adab ni, perkara-perkara baik ada pada seorang yang perlu kita lakukan, maka itu dia panggil adab. Wahwa salasatu anwa'. Adab itu terbahagi kepada 3 kategori. Pelajar tulis, adab terbagi kepada berapa? 3 kategori. Yang pertama, al-adab ma'allah. Kita kena beradab dengan Allah. Kita jangan nampak beradab dengan orang je, dengan makhluk je. Dengan Khaliq, itu lebih utama. Yang kedua, wa adabu ma'a rasulihi. Beradab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat perundangan yang dibawa oleh baginda. Yang ketiga, adabun ma'a khalqihi. Kita beradab dengan makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Maka para ulama katakan adab itu terbagi 3. Yang nombor 1, kita kena beradab dengan Allah. Yang kedua, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beradab dengan semua makhluk. Baik, kita pergi kepada
sedikit huraian. Sikit Kalau nak pergi panjang, tajuk kitab pun satu malam cukup. Yang pertama, kita beradab dengan Allah. Kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla juga ada tiga perkara. Yang pertama, kita kena jaga sewaktu kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita buat perkara-perkara yang Allah tak suka. Ibaratnya begini mudah. Seorang anak sayang kepada ibu dia. Sayang kepada ibu? Saya? Semua kata saya belaka tak? Sebab tu minta nak balik cuti. Tapi kalau balik ke rumah, oi telefon kau mak ni bergayut. Mak rindu. Allah, sedih mak pun. Mari lalu mak. Sampai rumah, mak kata, abang, tolonglah ambil angkat benda-benda ni. Cengem, celek putih mata dah. Naknya bukan nak mak, nak handphone mak. Beradab ke tidak? Kita dengan Allah Azza wa Jalla, Allah suruh kita taat, suruh solat, suruh puasa, suruh jaga akhlak, suruh ni. Tiba-tiba kita langgar semua peraturan Allah. Adakah tanda kita beradab dengan Allah? Jawabnya tidak. Itu dari sudut muamalah. Yang kedua, beradab dengan Allah yang kedua, siyanatu qalbihi, dari sudut pergantungan hati kita kepada Allah. Pergantungan hati kita. Oh, aku tawakal kepada Allah. Aku berserah diri bolak-bolak kepada Allah. Tapi waktu minta pertolongan, pergi minta dengan tunggu kayu, pergi minta dengan jin, pergi minta dengan orang-orang yang sudah mati. Maka kita kata itu salah dari sudut adab. Ta'alluqul qalb, pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Dua. Yang ketiga, siyanatu iradatihi, kita kena beradab dari sudut kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita banyak benda kita minta nak macam ni, tapi Allah Ta'ala beri yang lain. Daripada kecil lagi kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku habis belajar menengah nanti, aku rendah nak masuk sekolah ni, habis sekolah nak masuk universiti ni contohnya, habis uni masuk kerja gini, tapi semua yang kita minta tak dapat. Kita nak masuk sekolah semak-semak, ayah kita datang mari pondok. Sedih ke suka? Suka, alhamdulillah. Ada seorang pelajar, dia sangat kecewa ayah dia hantar ngaji sekolah agama. Kecewa, sampai dia memberontak. Akhir sekali, bila dia masuk peringkat tinggi, barulah dia sedar. Dia kata, iradatullah fauqa kulli syai'. Kehendak Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Semua kehendak yang aku nak dulu Allah Ta'ala tak luluskan, sekarang baru aku tahu ini hikmah, Allah pilih dia ikut jalan. Kita kata subhanallah. Pasal itulah kita kena beradab dengan Allah dari sudut kehendak Allah Ta'ala, dari sudut iradah Allah. Kita kena usaha nak yang terbaik, nak yang termolek, nak yang tercomel. Tapi kalau Allah Ta'ala tak takdirkan kita dapat itu, kita kena berfikir di sana adanya hikmah, adanya kehendak Allah Ta'ala yang kita tidak tahu apa di sebalik rahsia kehendak. Baik, itu tiga adab kita dengan Allah. Kemudian kita pergi kepada adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan al-adabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adab dengan Nabi di antaranya Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Tanda pelajar. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu taqaddam, maknanya mendahului kehendak Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah nak lagu ni, kita buat benda ni, kita kata
Tak sesuai ni zaman orang ni, orang tak pakar dah benda ni. Contohnya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gini. Kita kata kalau ikut sunnah, ketinggalan zaman lah kita. Dah, kita ikut arus perdana lah kita. Tak ikut arus kemodenan lagi. Kita kata tidak. Selagi Allah Ta'ala nak macam ni, Nabi SAW nak macam ni, kita tidak akan mendahului, kita tidak akan menolak kehendak Allah dengan Rasul. Maka kita akur, bukan sahaja akur, wa yusallimu taslima, menerimanya dengan hati yang tenang, hati yang lapang. Ada kita ni terima undang-undang tapi tak setuju. Ada ke tak ada? Ada, kenapa tak ada? Undang-undang peraturan jalan raya. Hak laju 60 km, kita tes 120. Kena saman. Bayar tak bayar saman? Kena bayar ke tak bayar? Mati-mati lah pula kena denda. Lepas bayar kita tak sudah bayar, bukannya tenang hati, marah ada, duit habis. Tapi dalam undang-undang syariat, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena menerima wa yusallimu, tenang baru jadi. Di antara adab Nabi, jangan kita angkat suara lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita bila nak selawat bertepik-tepik, melompat-lompat, kita kata tak. Allahu akbar. Beradab dengan Nabi, jangan mendahului syariat sunnah daripada kehendak kita. Di antara adab lagi, jangan kita panggil Nabi seperti kita panggil kawan-kawan. Dan banyak lagi lah, yang pentingnya adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendahulukan sunnah Nabi daripada kata-kata orang lain. Contohnya kita kata, saya dah ajar ke pelajar-pelajar kita ni, zikir lepas solat. Zikir lepas solat kita ambil mana ni? Ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada kitab mazhab Syafi'i ni, kat kuning. Saya letak pelajar. Ada orang kata, tak sedap lah hak ni. Kita suka macam orang lain juga dengan suara kuat-kuat, mendayu-dayu. Kita kata itu tidak ada dalam kitab sunnah. Maka kita kata, kita utamakan, menunjukkan bahawa kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita mengutamakan ajaran yang ditinggalkan daripada ajaran orang lain. Baik, kita pergi kepada adab yang ketiga. Wa ammal adabu ma'al khalqi, adab bersama dengan makhluk. Maka banyaklah adab kita. Adab kita dengan ibu bapa satu kategori, kita kena hormat, kita tak boleh macam-macam kesayangan kita. Adab kita dengan orang alim, dengan tuan-tuan guru kita, ada adab. Jangan duk main dengan tuan guru macam member kita duk main bola pada lah. Adab kita dengan penguasa, dengan sultan, adab kita dengan kawan-kawan, semuanya ada adab belaka. Kerana itu para ulama Islam mengatakan ini, kita kena beradab dengan semua kumpulan manusia ni supaya kita beradab. Kalau tidak, kita akan kerugian banyak perkara. Sebagaimana kata di Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Dengan kata-kata seorang ulama salafus salih, nama dia apa? Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu taala. Dia kata kita ni kena baik dengan semua orang. Baik dengan semua orang, jangan duduk tunjuk-tunjuk perangai yang tidak baik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak baik dengan Allah, maka kita tidak beradab dengan Allah, kita akan kerugian dunia kita, dunia dan akhirat. Kalau kita tak baik dengan penguasa, kita akan rugi dunia kita. Kalau kita tidak baik dengan kawan-kawan kita, kita akan kerugian banyak perkara. Maknanya dengan setiap orang yang kita langgar, bermakna kita berada dalam suasana yang tidak baik. Maka para pelajar sekalian, itulah dikata 3 adab yang kita nak belajar dalam kitab kita ni. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, dan adab sesama dengan makhluk. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, dan adab dengan sesama makhluk. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab kita ni secara perlahan-perlahan. Kita akan baca sikit-sikit mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam masjid kita ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah yang kita nak belajar betul-betul supaya kita beradab. Bila kita beradab, insya-Allah
kita akan menjadi manusia yang dihormati oleh manusia dan dihormati oleh orang lain. Baik, saya nak quote kata-kata Al-Imam Ibnu Al-Mubarak. Abdullah Mubarak dia kata apa? Tulis mula. Haqqun 'alal 'aqili alla yastakhiffa bi thalathatin. Seorang yang berakal mesti menjaga jangan memandang remeh dengan tiga perkara. Dengan tiga perkara. Yang pertama, tiga kumpulan. Orang berakal jangan pandang remeh, pandang sebelah mata kepada tiga kumpulan. Yang pertama, al-ulama was-salatin wal-ikhwan. Yang pertama, jangan kita pandang remeh kepada ulama, sebab orang yang menghina ulama, tak mau ikut para alim ulama Islam, zahabat akhiratuhu, kita akan kehilangan tentang akhirat kita. Wa man istakhaffa bis sultan zahabat dunyahu. Siapa dia pandang remeh, tak mengambil berat, tidak akur dengan arahan pemerintah, hilanglah dunia kita. Mungkin kita tak dapat projek, tak dapat bantuan, tak dapat macam-macam, kan? Wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat muru'atuh. Siapa dia memandang remeh, tidak mengambil berat adab dia dengan saudara-saudara dia, maka hilanglah dia punya marwah diri, hilang. Kata-kata Imam Abdullah Mubarak ini dinukil oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, juzuk yang ke-17 muka 251. Baik para pelajar sekalian, itu tamatlah kita mukaddimah tentang adab. Kita masuk pada bab 84. Babul haya'i wa fadlihi wal hassi 'ala at-takhalluqi bih. Bab keutamaan bersifat dengan sifat malu dan galakkan untuk bersifat dengan sifat malu ini. Kelebihan dan galakkan. Ada dua sekali. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi bawa kepada kita berapa hadis? 4 hadis. Tanda pelajar, hadis yang pertama nombor 681. Nombor 681. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'izu akhahu fil haya' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang Ansar. Nabi jalan jumpa seorang Ansar sedang memberi nasihat kepada saudaranya kerana pemalu, sifat malu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, saudara, utrukhu, biarkanlah dia dengan sifat itu. Fa innal haya'a minal iman, kerana sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, macam mana kita nak faham sifat malu, macam mana, lagu mana sifat malu yang dikendaki? Sahabat kita ni boleh jadi adik dia ni malu sangat ke? Tak. Suruh buat apa-apa, malu. Maka dia pun tak puas hatilah. Suruh pergi minta hutang orang. Mau pergi rumah kawan tu minta hutang, malu. Habis bila orang nak bayar hutang kita? Nah, ini masalah kita kan. Maka dia pun nasihatlah kepada adik dia ni, jangan duk malu sangat gini-gini. Tapi Nabi SAW memberi taujih, beri bimbingan. Nabi kata, da'u, tinggalkanlah, biarkan dia dengan sifat malu dia ni. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Karena sifat malu itu salah satu daripada syu'batun min syu'abil iman, salah satu daripada cabang iman. Sifat malu salah satu daripada cabang iman. Sebab apa? Bila orang malu, dia tidak akan melakukan maksiat
sebagaimana iman dia tidak membenarkan dia buat maksiat. Tanda pelajar. Kenapa Nabi kata malu itu daripada iman? Orang yang ada iman mantap, dia tak akan buat maksiat. Sah? Orang yang bersifat malu juga, dia tak akan buat maksiat. Itu ada persamaan. Maka Nabi kata syu'batun min syu'abil iman. Malu itu satu cabang daripada cabang iman. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus tegur sahabat. Dalam kaedah usul dia kata adamu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Tak boleh kita melewatkan, melengahkan penjelasan ketika orang berhajat. Contohnya orang tengah buat maksiat, buat benda tak baik, kita tahu. Kita tak tegur. Nanti aku khutbah minggu ni aku akan cerita. Sedangkan dia buat depan kita. La. Tak boleh kita melewatkan penjelasan sewaktu keperluan itu diperlukan. Jangan tunggu, tak apa nanti khutbah ni saya bagi tahu, khutbah minggu depan. Kita hari ni baru hari Sabtu, 6 hari lagi, belum tentu kawan tu mari masjid. Mungkin dia solat di lain ataupun tak solat langsung. Maka pendakwah menjadi kewajipan bagi dia, bagi nasihat terus supaya orang ini berhenti daripada perbuatan maksiat. Baik, hadis yang kedua. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Imran bin Husain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu itu selalunya mendatangkan kebaikan. Sifat malu ni akan mendatangkan kebaikan. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li muslimin al haya'u khairun kulluhu. Malu itu merupakan kebaikan seluruhnya. Semua sifat malu itu baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti wa qala al haya'u kulluhu khair. Ataupun malu itu semuanya baik. Para pelajar sekalian, hadis ini perlu pada penjelasan. Malu macam mana ni kita ni? Tengok. Dia kata hadis ini, tanda pelajar, hadis ini menggalakkan kita supaya bersifat dengan sifat malu. Sebab bila orang sifat malu, dia tak berani nak buat benda mungkar, benda maksiat, benda qabihah, benda keji, dia tak akan buat. Maka maksud malu di sini, tulis. Maksud malu dalam hadis ini malu yang disyariatkan. Seperti kita malu nak buat maksiat. Sebab apa malu nak buat maksiat? Sebab orang tengok. Sebab Allah tengok kita. Bila Tuhan tengok kita, berani kita nak buat maksiat? Aku malu pada Tuhan. Ataupun malu kepada makhluk, sama-sama kita pun tak apa. Ini masalahnya tak malu belaka ni. Orang kaki maksiat ni, dia tak malu dengan orang, dia tak malu dengan Tuhan. Dua-dua sekali tak malu. Lantak tu kata orang. Ini lagi dahsyat. Dua-duanya gomoh dia. Malu itu terpuji. Tapi kalau malu yang menyebabkan kehilangan hak-hak orang, kenapa kamu tak buat tu? Malu Padahalnya benda salah. Malu nak ditegur, malu nak mencegah mungkar, malu nak larang orang buat maksiat, maka ini dipanggil malu yang tidak dipuji. Apa nak malu? Kita kena bagi tahu benda mungkar, ya saudara, tak baik tu. Yang ketiga dia panggil malu tak bertempat. Ada juga. Contohnya malu nak pergi belajar. Kita tak tahu, tak ada ilmu, tapi nak pergi tanya orang ada ilmu, malu lah. Itu dia panggil malu tak kena tempat. Ada tiga. Malu yang disyariat di sini, malu nak melakukan mungkar, malu nak meninggalkan tanggungjawab, malu nak buat benda yang dilarang oleh Allah, maka itu terpuji. Tapi malu yang menyebabkan kehilangan hak-hak orang ataupun hak kita sendiri, itu tidak dipuji. Ataupun dia panggil malu tak bertempat pun salah juga. Jangan. Ni ramai orang ni. Awak faham ke ustaz cakap apa tadi? Tak faham.
Kenapa waktu orang buka soalan tak tanya? Malu. Kelak. Itu malu tidak dipuji. Sama juga dengan mengantuk. Waktu kita pergi berperang, esok nak perang. Malam ni kita boleh tidur, menyenyak tidur. Itu daripada Allah, nikmat. Tapi waktu kita mari khutbah, waktu kita mari kuliah, kerah selalu. Itu syaitan punya. Faham tak? Mengantuk pun ada tempat Allah Ta'ala bagi rahmat, ada tempat syaitan yang kacau kita. Sama juga sifat malu. Malu nak langgar PKP, nak langgar syariat, terpuji. Tapi malu menggugurkan syariat, itu dikeji. Baik, fahamlah kita. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman, kepercayaan yang terpasok dalam hati kita ni memiliki 70 lebih cabang dia. Ranting-ranting dia banyak. Atau 60 lebih. Mana di antara 60 lebih 70 lebih. Yang paling afdal, yang paling utama, iaitulah ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling top, nombor 1. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan yang paling rendah darjat dia adalah mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada orang ramai di jalanan. Kita berjalan, tengok ada botol ke, batu ke, kayu atas jalan, kita berhenti ambil letak tepi, tak ada tu sampah. Minal iman, daripada iman. Tidak lalu tengok ada sampah, dia pula tulus sepak ke tengah pula, pom, campak. Relax, sambil-sambil minum air teh, campak. Ni apa perangai lagu ni? Yang paling dasar kali, duduk atas kereta, campak kot tingkap, lagi terus berterabur habis orang. Kebetulan belakang dia motosikal, kena sampah atas muka. Nak kata apa? Nabi suruh kita hilangkan kotoran, benda-benda yang mengganggu jalan kita, pergi campak atas jalan raya. Jangan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini muttafaqun alaih. Tengok penjelasan dia, dia kata bid'un boleh dibaca dengan kasrah bid'un, dan boleh juga dengan fathah bad'un. Artinya adalah hitungan dari 3 hingga 10. Ana lebih lah. Syu'batun, cabang ataupun potongan. Imatah, maknanya menyingkirkan. Al-adha, segala yang mengganggu di jalan, seperti batu, duri, tanah, pasir, sampah, kotoran, semua benda tu azab lah. Jadi kita hilangkan azab, tanda dari orang itu beriman, tanda orang itu ada iman. Kita kata alhamdulillah. Kita nak tanda ada iman, kata nak, buang sampah. Jangan boleh buang sampah atas jalan, buang sampah atas jalan kita tu lah ambil buang. Tak dalam tu sampah, tak di tempat yang sesuai. Kita kata inilah yang terbaik. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis kita yang terakhir dalam bab ini. Hadis 684. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra fi khidriha. Allahu akbar. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu sifatnya. Nabi sifat pemalu. Seperti apa? Melebihi seorang anak dara. Anak dara hok zaman dulu lah. Anak dara zaman kita hari ni, lopak lebih pada anak jantan lagi. Nah, kata apa sama kuat.
Waktu main sukan di sekolah, mana kuat awak dengan member-member perempuan. Degah dia. Duduk kedai boh gitu malu payah nak bunga. Nah, contohlah kita kata. Tapi Nabi ni bandingan dia sifat pemalu lebih daripada siapa? Lebih daripada gadis, anak gadis. Oh, sifat malu dia lebih daripada anak gadis. Fa iza ra'a syai'an yakrahuhu, apabila dia tengok satu benda yang dia tak suka, Nabi tak suka, kami dapat mengetahui daripada raut wajahnya. Masya-Allah. Kita tengok muka Nabi berubah. Itu dia tak suka benda tu. Perbuatan itu tidak baik. Perbuatan tak comel, maka Nabi kita tidak suka. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata di para ulama, tengok huraian di bawah. Itu daripada kata-kata Nawawi. Qala al-ulama haqiqatul haya'i khuluqun yab'asu ala tarkil qabih. Hakikat sifat malu, tanda pelajar di tepi kitab tulis hakikat sifat malu yang kita bincang dalam bab ini. Apa dia hakikat dia? Hakikat sifat malu ialah budi pekerti, akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara buruk, perkara maksiat, dan mencegah diri daripada mengurangkan hak orang lain. Kita sendiri tak buat maksiat, hak orang pun kita tidak langgar, maka itu dia panggil apa? Dia panggil tanda sifat malu. Tanda sifat malu. Kata Nawawi, dan kami meriwayatkan daripada Abil Qasim Al-Junaid, Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi seorang ulama akhlak. Dia kata apa? Al-haya'u ru'yatul ala'i ay an-ni'ami wa ru'yatut taqsir fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an. Malu adalah memandang kepada kebaikan. Kita tengok kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada kita sebab menjadi kita malu kalau kita tak nak ibadah. Orang buat baik pada kita, malu kalau kita tak nak khidmat, tuan-tuan. Dan juga melihat kekurangan diri sendiri, baru kita rasa malu. Tengok orang lain, Masya Allah, ibadat kuat. Tengok orang lain begini, kita duduk relax, tak tahu ke mana. Malu. Maka daripada kedua-dua pandangan itu, kita tengok kepada kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri, kita tengok kepada kekurangan, kelemahan diri kita, maka lahirlah perasaan dinamakan malu, al-haya. Baiklah, sebagai kesimpulan kepada sifat kita ini, maka ada seorang syekh, orang tanya dia, syekh, apakah perkara yang patut kita ajar kepada anak-anak perempuan kita zaman sekarang? Ini menarik kata-kata dia. Apakah ilmu yang utama kita ajar kepada anak-anak kita zaman sekarang? Dia kata, allimuhunnal haya. Ajarkan kepada mereka sifat malu. Sekarang ni orang tak malu. Dia buat apa saja pun, gambar-gambar dia ambil selfie, tak ada orang dia ambil gambar sendiri, letak dekat Facebook, gambar tak tutup aurat lah, gambar tu, gambar ni macam-macam, duduk dalam rumah kan. Kita kata ini sifat malu sudah dihapuskan, terhapus dalam diri dia, maka orang itu sudah tidak ada iman. Kadang-kadang dia menyesal. Ada orang dia post gambar macam-macam, post gambar family, gambar keluarga, gambar tu gambar ni, akhir-akhir mati. Bila mati, password dia orang tak tahu. Macam mana anak-anak dia nak taubatkan ayah dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah saya kata, Facebook bukan tempat tayangan. Kita nak ada gambar-gambar kenangan family kita, simpan je dalam handphone, dalam komputer rumah kita, dalam album kita. Apa-apa terjadi pun orang lain tak tengok, kita je tengok. Jadi kita ingatlah, sekarang ni orang tak malu. Oh, dulu kalau orang pakai tudung, pakai purdah, ni orang yang bersifat dengan sifat yang haya. Lo ni pakai purdah tapi gedik gambar-gambar tiap pagi, 2 kali sehari dia punya tukar profil ataupun gambar dia. Apa cerita? Jadi saya kata, jangan berselindung di sebalik secebih kain untuk bergedik di alam sosial, di media sosial. Jadi sifat malu ni, marilah kita sama-sama hidupkan dalam jiwa kita. Malu kita kepada Allah, malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab tak menjalankan sunnah dia,
malu sama-sama makhluk, jangan kita buat maksiat dan benda yang tidak baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bab yang ke-85, babu hifzis sirri, bab menjaga rahsia, insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.